Boleh? Tengok. Kita tengok bukan ni tak nampak. Boleh tengok mana tak? Tengok tu. Jangan tu. Muka dia nampak. Nampak muka kita masuk tak? Masuk tak? Kat ni ya Ustaz? Tak apa. Kat tekuk eh? Tak apa, yang penting. Boleh dah? Yang penting tu tak apa. Hai. Yang penting yang Yang penting tu. Kita dah. Okey. Tak apa cuba. Dia nampak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muhammad. Kita ulang balik tadi tu. Dia poin ayat ni 4. Mana 4? Biasa kita ni kita tak faham dalam konteks guru ni kan. Tak perlu sembelih dah. Baca bismillah, tembok mati tu boleh makan. Itu kalau tembok. Ni bukan tembok. Ni kita pakai binatang buruan. Sama peluru tu lah konsep dia. Kita bicara tajuk apa tu tentang peluru tu. Syarat ada tajam. Ada peluru tajam ni. Tidak hamil lagi. Peluru ni ada jenis budak yang tajam. Mana ada? Kita kalau kita tahu dah konsep tu. Cari peluru tajam. Peluru tajam. Mana sebelum tu nak tembak tu macam segitu, mati tu boleh makan lagi. Tak boleh sebelah dah. Mati dah boleh. Kan? Tak kira lah binatang besar pun Ustaz. Pada kita tembak tu, macam bismillah tu. Ibarat macam sebelah tu. Biasanya burung yang hak gitu. Biasa burung lah. Jadi Kita ada apa-apa ke, konsep dasar orang ni burung gitu lah. Tembak-tembak tu, mana kita nak kira, nak tahu tembak tak mati, sebelah tu. Bila kita makan bismillah, tembak tu mati tu mana? Itulah sembelihan, istilah sembelihan. Tak perlu kita akan mati dah. Tembok ni mana sama-sama dengan mati dah, sudah ada nyawa dah. Tapi itulah cara berburu. Bukan nak tak mati, tapi tak ada sembelih. Bukan gitu. Kita dulu itu bahagia juga. Mana itulah bentuk walaupun tak sembelih, tapi boleh makan. Dia jatuh tu, dia tidak hayam astagfirullah. Kita biarkan dia mati, kita tak apa lah. Tak apa, dia tu cara makan dia. Bukan dia boleh kita nak sebelah dulu ke apa. Kita tak bukan tadi sebelah kan. Hak tadi tu dia sebelah. Kita jumpa binatang ni kena tanduk, kita jumpa binatang ni jatuh. Tu cerita sebelah. Kan? Kalau kita tangkap, kita nak matikan dia, tu cerita sebelah. Tak faham? Ni cerita berburu dengan benda tajam. Tak ada tajuk sebelah-sebelah ni, tajuk kalau mati kena makan lah tu. Kita nak melih tak ada apa-apa. Kita nak melih tak ada apa-apa. Asal tu sembelihan tu. Tapi mana kalau jenis lagu ni, kalau kita tembok-tembok ni mana dah nak sembelih. Mana itulah cara sembelih. Baca bismillah. Maka kita nak tembok tu, kita baca bismillah. Betul tak? Mati tu kira sesat, makan tu. Faham dah, benda gitu kita faham betul juga. Jadi sama, kita belakang ni semua faham. Okey. Ni cerita dia bukan peluru, pakai binatang. Sama ada anjing atau helang. Ada di negara mana? Di negeri mana?
Dia pakai helang, guru pakai helang. Helang pergi tangkap. Helang ke, anjing ke, syarat dia 4. Pertama, terlatih. Alamat terlatih ni, mana dia macam alamnya nampak lah. Maknanya kalau kita kata Gi Berhenti. Maknanya dia faham bahasa Kelantan. Dia faham bahasa Tuhan dia. Dia faham bahasa Tuhan dia. Tuhan kata Go, kau go, stop. pergi. Ada apa kan? Dia pun pergi. Tuhan kata, Tuhan kata berhenti. Dia berhenti. Maka syarat satu lepas. Terlatih. Syarat yang kedua ialah kita lepas dia. Bukan diri sendiri. Kita lepas dia. Kita lepas dia. Dia lepas oleh tuannya. Dia lepas oleh Tuhan dia. Yang ketiga, dia tak makan binatang tu. Tak makan sikit pun tak makan. Dia hanya kita kata gi, dia pun gi. Kan? Tangkap binatang tu, gigit, bawa kita. Mana kalau gigit tu membawa keluar kematian. Sebab kita masa kita lepas binatang tu, anjing tu sebut bismillah kan. Cuma nak kata utamanya ilmu ni, anjing yang tidak diajar, yang tidak terlatih, bukan sah. Anjing auto idea tu nanti. Ya. Tapi anjing yang terlatih, maka tidak lagi. Dia kata Ibrah di sebalik kita anjing berdua ni Nabi waktu air tak lagi nak beritahu keutamaan ilmu. Kerana binatang sudah dilatih memiliki ilmu, beruang yang dilakukannya menjadi halal berbeza jika binatang itu telah tidak terlatih. Satu air dia, suatu mana kalau tidak terlatih dia haram. Terlatih dia halal. Orang yang bercakap ni semua lah. Yang ketiga lah. Tiga lah. Yang keempat lah. Masa lepas tu baca bismillah. Ganti kepada konsep nak sebelah baca bismillah. Kan kita tak sebelah dia. Ganti dengan binatang tu, ditangkap dia baca bismillah. Kalau mana biasa kalau binatang tangkap ni, kalau binatang tangkap ni biasanya matilah. Biasanya maka mati tu dikira sembelih. Oh tak ada nak sembelih. Oh nanya begitu. Nak beritahu budak anjing jangan pergi mati nak sembelih tak ada. Mana kita tahu. Kita dia memang jenis binatang-binatang buruan, binatang yang terlatih buruan. Memang dia dapat kita mati dah. Dia akan tangkap mati. Maka mati itu dikira dikira sembelih. Tak kira digigit, dimati dengan gigitan. Kena tak? Itu baru faham tak? Empat ni. Ha? Mati kerana digigit dah. Apa dia? Binatang yang Kalau kita terlatih dia mana akan gigit? Kita terlatih dia gigit. Dia gigit, kita terlatih dia. Tak boleh. Gigit tu kerana kerja dia gigit. Memang kerja dia nak dia bukan datang nak pegang apa? Anjing. Ngegigi dia lah. Dia nak buru tu satu hal. Faham tak? Dia kata sebagai jika binatang beruang mencekik batang mana kalau binatang tu kalau binatang tu bukan binatang yang kita latih dia. Dia tak latih dia. Oh, tak jadi haram. Tapi proses dia betul. tak ada nama Jawarik. Mana mencederakan saja. Belum tentunya salah. Oh, betul eh. Al-Jawarik ni. Ibu
Dia empat, kita bincang saja. Dia empat syarat. Pertama, kita balik pada asal. Pertama, jadi kita tanya mana nanti. Yang pertama boleh satu, Dilatih. terlatih. Yang kedua, kita lepas dia. Yang ketiga, Tidak makan. tidak makan. Yang keempat, bismillah. Hari ni nak tanya bahasa ni macam mana? Kita betul. Dia kata, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, mada uhalla lahum? Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakanlah, uhalla lakum at-thayyibat. Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ma 'allamtum, dan apa yang kamu ajar minal jawarih, dari binatang buas. Dari binatang buas. Mukallibina, kalbun. Kalbun tu anjing tak? Barangkali kalbun ni, anjing ni, dari kalimah kalbun ni, binatang yang boleh latih kan? Sebab kalimah ni, kalau kallaba mukallibina, binatang yang dilatih. Cuma isu tadi yang tak ada dia nak tanya. Isu kalau gigit. Tu'allimunahum, kamu ajarnya. Mimma tu'allimunahum, kamu mengajarnya dari apa yang Allah ajar kamu. Mimma 'allamakumullah, dari apa yang Allah ajar kamu. Fakulu, maka makanlah. Mimma, dari apa yang amsakna alaikum, yang ia tangkap atas kamu. Masaka ni mana tangkap? Bukan. Amsakna, yang dia tangkap untuk kamu. Bukan dia tangkap untuk dia, untuk kamu. Kan konsep tadi, dia gigit, makan. Bukan dia makan, dia makan, kalau dia makan, dia gigit, dia makan. Tak boleh, untuk dia. Dia tangkap untuk kamu. Disuruh gigitan lagi, tak ada lagi. Maknanya dia, konsep dia lepas ni ialah, dia tak makan betul. Dia benda atas arahan kita. Isu yang tadi lah, isu gigitan, tak ada lagi. Tak boleh. Lepas tu, semasa kita lepas ni, sebut nama Allah. Waskurus Allah alaih. Ke atas ni. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Tidak mana sebut, dia kata dia gigit sekadar untuk bawa ke kamu. Bukan niat kamu apa, bukan dia nak ni. Bukan gigit nak makan, nak bernasar. Dia gigit tu sama sekadar ikut arahan kita. Cara dia mau. Sudah cuma isu dia gigit, dia tak ada lah, kat situ tak ada lah. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu sari'un hisab, sangat cepat perhitungannya. Al-yawma, pada hari ini, uhilla, dihalalkan bagi kamu, uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu at-tayyibat, yang baik-baik. Pada hari ini, uhilla lakum at-tayyibat, dihalalkan kamu yang baik-baik. Jadi konsep asal makanan ni, kalau tidak memudaratkan, maka boleh makan. Anda dulu berfikir juga.
Telur, penyu, dua ada boleh makan tapi telur tu boleh. Konsep dia ni selagi kata kalau kita berani makan telur dah makan, tapi ini siapa dah makan. Telur ni boleh makan selagi tidak mendaratkan. Tapi kalau tuan dia dia berkata kepada balik berasap macam penyu ni dua ada betul tak? Penyu ni keluar tapi telur tu boleh. Dan telur tu asal boleh. Cuma telur ni boleh laka. Cuma kita nak makan ke tak? Tak tahu nak makan tu dia punya. Tapi benda tu tak boleh. Habis telur ayam dulu. Dan kita mahu tanya juga istilah betul. Penyu ni kenapa? Penyu tak boleh makan. Telur dia boleh. Main konsep macam mana pula? Betul tapi tak. Telur ni dia konsep asal. Penyu tak boleh. Kita pula juga penyu tak boleh, telur dia boleh. Daripada konsep macam mana? Itu kita ngaji tu konsep. Dan makanan yang diberi oleh ahli kitab halal itu. Sebab ahli kitab ni dia tidak syirik. Dia tidak maksud dia sebelah tu dia sebut Allah saja. Biasa dengan Arab Mekah tu dia sebelah tu kadang-kadang ada sebut Allah pun kerana berhala. Tak boleh. Ataupun sebut nama-nama sebut istilah sebut tu sebenarnya kerana ahli kitab ni sebab kerana Allah tadi tak punah sebut kerana Allah. Sebut nama Allah tu dan kerana Allah tu lah boleh digunakan ahli kitab ni. Bukan kerana dia ahli kitab, bukan kerana dia ahli kitab, kerana cara sembelihan pun sama dengan Islam. Cuma dia bukan dikira kalau dia tak masuk Islam. Dan kalau dia ni konteks akhirat, konsep lain tak. Konteks makan dia tu boleh makan kedok. Padahal boleh makan ni bukan kerana faktor agama, faktor dia nak cara sembelihan. Walaupun dia orang Islam, cara sembelihan dia kerana berhala, kerana pendulu. Apa dah makan apa? Bukan kerana dia beragama Islam. Cara dia. Ahli kitab ni cara dia tu serupa dengan cara yang Allah nak. Maka dia makan. Itu bukan kerana kekafiran. Kerana cara bila dah betul, bila sembelih tu mesti dia ada waktu cara dan cara tak sebab betul ahli kitab tu cara kita nak sebut dia tak sebut nama Allah atau dia sebut nama Allah. Makan. Tapi kalau cara tu bukan cara yang Islam nak, tak boleh. Orang kafir mana ada cuma Islam orang Islam. Mana ada. Mana hakikat cara tu. Yalah cara dia betul apa tu dia sebab kata tidak agama sana. Jadi dia Muslim ahli kitab tu. Dia ahli kitab ni dia akidah dia. Betul. Mana kalau dia bukan Islam. Kita jadi tak jelas pula. Di sebelah tu cara dia mana? Ahli kitab ni Allah mengisytiharkan. Orang bukan Islam ni kita boleh ada jaminan ke sebelah dia tu betul. Satu hal dia tak boleh makan. Betul dah satu hal tak boleh makan. Ahli kitab ni Allah jamin. Allah beritahu. Kalau konsep dia kalau kita ani pun tak faham tu kalau macam mana kerana dia Islam ke atau kerana cara dia tu serupa dengan Islam. Cara sama Islam tu dia boleh makan. Kalau orang bukan Islam, orang lain kita boleh jamin ke cara tu dari Islam? Tak boleh, tak boleh. Pun tak boleh. Lepas tu dia ni akidah betul. Boleh jamin dia kerana Allah. Ahli kitab ni memang dia memang Allah lagi. Cuma dia tak boleh mengenal dia. Sebab dia ahli kitab ni dia Allah lagi. Cuma dia tolak Nabi dia. Hanya bukan Islam konteks negara kita ni. Tak ada jaminan, tak boleh. Itu dah saudara tak boleh. Orang kafir lagi tak boleh. Betul tak? Setuju tak? Orang kafir tak boleh lah. Soal kita ni dia kafir tolak Nabi.
Tahu. Ya, sebab Ustaz ada sebut tadi tu Ha? kita kira agama tadi. Dan kaifiat. Gini, asal ni kaifiat. Ada boleh yang ahli kitab kaifiat. Bukan agama, kaifiat. Ahli kitab ni Allah sebut ahli kitab ni, kita tahu dah ahli kitab ni kenapa dia di kafir. Dia tolak Allah. Dia tolak Nabi. Ahli kitab. Mana masalah ni? Maknanya boleh kerana kaifiat. Cara. Kalau orang bukan Islam, orang bukan Islam ni dia mempercayai Allah lah. Tak. Mana tak boleh. Tak boleh. Akidah agama juga lah tiganya. Ha? Pada akidah juga bukan kata. Kalau kita kata kerana agama, ada kita pun ada. Kalau kita kata agama, ada kita Islam ni. Tak Islam. Maknanya sekarang ni kelonggaran ahli kitab ni sebab dia tolak Nabi, dia tak tolak Allah. Kelonggaran ahli kitab ni, ahli kitab ni dia apa tu, kita boleh makan binatang dia ni sebab dalam sembelihan dia sebab nama Allah. Kerana Allah dia bukan konteks Nabi, konteks Allah. Kita sebelah kita sebut nama Nabi ke? Masa kita sebelah ni sebut nama Allah. Semua ahli kitab. Cuma dia ni Islam ke? Ahli kitab ni Islam ke? Tak. Jadi boleh dia tu kerana kaifiat tu serupa dengan Islam. Dan dia tu terima Allah, tolak Nabi. Tapi hak selain daripada ahli kitab tak boleh. Tak boleh. Mana kita tak boleh kata boleh tu kerana agama, kerana dia Islam. Sebab mana ahli kitab terpaksa. Dan kita tak boleh kata tak boleh tu kerana dia bukan Islam. Tak boleh. Mana? Tapi kerana kaifiat dan apa tu dia tu ahli kitab. Faham? Kaifiat dan dia tu ahli kitab. Kalau bukan ahli kitab tak boleh. Walaupun kaifiat sama. Ha? Kalau kaifiat Kita nak logika yang sama tu. Bukan kita tengok benar tak ada lagi. Yalah, sebab tu urang ahli hukum tu ada saya kaifiat. Itulah. Sebab apa tu kita tengok dalam Arab Mekah. Arab Mekah sebenarnya memang cara tu dah. Dia ada syariat Hanif atau Hanif. Memang begitu. Dia sebenarnya kalau Islam. Arab Mekah. Kalau ni kan nak beli ayat, dia tengok duduk. Dia kalau kita tak sedar. Itulah. Cara di Malaysia tu mungkin betul. Nak beritahu ni sekarang ni kalau orang tanya kita ahli kitab ni bukan Islam, kenapa boleh makan? Kerana kaifiat dia. Dan dia ni kita boleh terang ya isu Allah dah terima, Nabi dah tolak. Sebab ni je dah dalam Al-Quran tu. Benar. Kalau bukan Islam hak lain pada ahli kitab, tak boleh siapa boleh jaminan. Jadi kerana kaifiat dan kerana Allah beri jaminan, dia tu boleh makan. Sudah kita tutup ini. Mungkin ada yang lain kita. Ahli kitab tu tak ada kalau ni. Tengok ahli kitab lain macam mana? Ahli kitab lain ni musyrik Allah. Ni ahli kitab dulu, ni ahli kitab. Ahli kitab lain siapa kita minat? Ahli kitab dulu kita ni. Yang boleh nikah pun ahli kitab dulu. Ahli kitab lain ni siapa kita minat? Syirik dah ni. Macam Arab Mekah dalam ni. Ahli kitab lain ni macam Arab Mekah lah. Ya, ahli kitabnya ada di Arab Mekah, di Indonesia tak ada. Sebab ahli kitab ni dia berbahasa ni, ahli kitab yang boleh kahwin dengan dia, ahli kitab yang kita boleh masuk. Ahli kitab yang mana? Ahli kitab sekarang ni ke ahli kitab yang dimaksud ni mana? Itu kan. Lepas tu dia kata wal muhsanah tu, dan wanita yang wal muhsanat, wanita yang suci. Wanita yang suci.
para wanita yang suci dari orang-orang mukmin yang beriman, dan wanita suci dari ahli kitab min qablikum, dari sebelum kamu. Ini cerita dah ahli kitab, ada permasalahan ahli kitab mana ada sekarang pun ahli kitab ya, ada sini juga tak ada kita rata berapa. Jika tidak ataitumuhunna, kamu beri mereka ujurahun, mas kawin mereka, muhsinina, tidak dengan maksud berzina. Maksud muhsinin kita nak kahwin dia, bukan maksud zina. Muhsinin ini kita nak kahwin dia, bukan atas maksud zina. Dan ghairu musafihin, muhsinin kita nak kahwin dia, bukan kita nak zina dengan dia. Ghairu musafihin bukan atas maksud zina. Wala muttakhidin, dan bukan untuk menjadikan perempuan simpanan. Bukan untuk menjadikan perempuan simpanan. Wala muttakhidhi akhdan, bukan untuk menjadikan perempuan simpanan. Wa man yakfur bil iman, barang siapa yang ingkar setelah iman. Barang siapa yang ingkar setelah iman. Wa man yakfur, barang siapa yang ingkar setelah iman, telah beriman. Siapa yang kufur setelah beriman, dia beriman lalu murtad contoh, faqad habita, maka telah terhapuslah amalannya, wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat nanti minal khasirin, sebahagian daripada orang-orang yang rugi, sebahagian daripada orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini masa kita ambil tauliah ni, ada hak yang bagi tauliah tu, yang nak bagi tauliah ni, bagi soalan tu, kena soalan. Kita tak kena orang sebelum kita. Dia tanya orang tu. Dia kata, idza kuntum, apabila kamu telah berdiri untuk solat. Mana dah solat apa belum? Pada mana? Pada lafaz, telah berdiri. Jadi lafaz macam kita solat dah. Maksud dia nak solat. Bila kita solat sebelum nak solat. Ialah kalimah di apabila kamu telah berdiri untuk mengerjakan solat. Baru dah qiyam. Baru dah kena solat dah. Dia soalan tanya, mana telah berdiri solat ni? Biasanya sebelum diri dia telah berdiri. Terniaga berada dia. Bahkan kita duduk dekat tempat niat tu, baru tempat kita nak takbir, baru kita lagu tu, makna dia hendak, makna kita ni nak mula solat kita ni. Dia lafaz macam unik sikit, macam solat dah. Nak solat Fagsilu, maka basuhlah wajah kamu, wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Fagsilu wujuhakum, wudu. Wa aydiyakum, dan tangan kamu, ilal marafiq, hingga ke siku. Wamsahu, dan sapulah. Sapulah
B ni dia ada huraian kan. Kalau sapulah kepala kamu. Tengok, sapulah kepala kamu. Wa arjulakum. Bila apa wa arjulakum dengan wa arjulikum? Kenapa dia tak kata wa arjulikum bahagian bawah sama dengan rukus? Kalau wa arjulikum, kaki pun sapu. Tapi wa arjulakum balik kepada fagsilu, kaki kena basuh. Sapu dengan basuh pun biasa. Balik kepada wujuhan. Ha? Balik kepada wujuhan. Kalau wamsahu biruusikum, mana kepala sapu. Kaki sapu juga ke? Kaki basuh sebab dia balik kepada tadi. Dia ikut hak tadi, tangan dengan tangan muka. Sebab balik. Kalau dia kata wa arjulikum, maka makna dia sapu juga. Tapi dia kata wa arjulakum, makna dia basuh. Faham? Okey, balik. Jadi balik wa ni dia sambung kepada rukus atau sambung kepada hak sebelum. Balik itu dah menentukan rujuk sapu. Kalau wa arjulikum balik kepada sapu. Kalau wa arjulakum balik kepada sebelum. Bangsilu. Nampak tak? Kita ni kena ngaji lagi lepas ni. Masuk dari anda ni, macam benda ni. Tak? Baru cerdas sikit. Tahun lepas gelap. Gelap? Cerup. Lepas kita kali sikit tak? Nah, nak tiga pun tak apalah. Ada pun kena ngaji lagi kita belakang ni. Tahun depan nak mula. InsyaAllah. Bila masa ruang tu banyak kita boleh tak susah molek lah. Cuma anak cadangnya untuk tahun depan, dari daurah yang ketiga ni 200 hari tafsir. Baki tu kita pisah. Jadi siapa yang rasa dia ikut tafsir saja 200 hari je. Lepas tu baki 20 hari tu kita buat nahu. Siapa dia ikut nahu tu mari pula. Yang 20 hari baki asal tu kita tak siapa dia ikut lah tafsir apa. Tak syarat. 2 orang kan aja. Cikgu Syamil ini orang tahu sebagai ni orang bernama apa. Kita buat lah haknya orang tu tafsir saja. Jadi kita ruang untuk huraian banyak. Kita pun sebenarnya kita buat daurah ni untuk bersama, untuk kita sama. Jadi bila kita mengajar ni, kita tahu lah benda kekurangan. Jadi kita boleh tahu di mana kekurangan kita. Orang mengajar pun tak tahu kekurangan apa, orang mengajar pun tak kekurangan. Jadi setiap tahun kita memberitahukan yang ada banyak kurang lagi. Tapi kita sebelum kita buat ni, kita boleh baiki yang betul. Tambah. Tak ada apa yang kita tak ada. Kita cari sesama kita mencari. Haknya kalau kita dapat satu yang berharga, kita kongsi sama dengan hak kurang kita tak. Kalau tak waktu nanti kalau ada kesilapan kita baiki. Tujuan daurah ni untuk sama-sama baiki. Hak mengajar pun nak baiki banyak. Hak mengaji pun kita nak baiki. Dan untuk ilal ka'bain hingga ke kedua mata kaki. Jadi Kaabah ini bagi Kaabah kerana rata timur. Rata timur. Buku lali ini dibagi buku lali kerana timur. Atau bahasa Arab ni sedap. Dia unik. Kalau cari kepada akal dia tak kira ustaz ni nak cari. Wa in dan jika kuntum adalah kamu junuban. Jika kamu berkeadaan junub. Yakni berhadas besar. Malah dia kata nak beza
Ada begini sama-sama. Ada pesan jarang-jarang. Jarang-jarang berlaku. Kan? Ada begini kita jadi lazim gitu. Kan? Betul. Maka mandilah. Wa in kuntum junuban fatahharu, maka mandilah. Wa in kuntum, dan jika adalah kamu marḍa. Maksudnya mari. Kalau banyak marḍa, sakit. Atau on the way. Atau dalam perjalanan bermusafir. Ala safari. Atau kamu datang, atau datang ahadun, seorang minkum, dari kamu, Dari tempat pun. seorang dari kamu dari tempat buang air. Mana Allah Ta'ala sebut cara halnya yang buang air minal ghaib, dari tempat buang air, atau menyentuh wanita. Ini sentuh jadi berbahasa ni. Dan sebenarnya dua-dua tu adalah pakaian. Ini yang pandangan perbezaan sahabat. Sahabat ni kata sentuh ni makna sentuh. Sahabat ni kata sentuh ni makna jima. Dia mana sebenarnya hak ni pandangan sahabat ni. Hak ni pandangan sahabat. Sebab belakang mazhab ni sebenarnya pandangan sahabat sebenarnya. Ini perempuan yang umum, bukan kata isteri. Falam tabi'u, maka apa tu? Tidak kamu mendapati. Kita lain, kita tak yang Maka jika kamu tidak mendapati air, falam tabi'u ma'an, kamu tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Maka bertayamumlah dengan sa'idan tayyiban, dengan tanah yang bersih. Famsahu, maka uji, sapulah, bihujuhikum, wajah kamu dan tangan kamu darinya. Tidaklah Allah menghendaki Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Haraj ini sulit. Sebab Allah tidak mau menyulitkan kamu. Sebab konsep akidah ni barang mudah. Sini lepas tu ada unsur ketekasan, tak ada kompromi unsur akidah. Amalan ni dia rumit, dia perbuatan, di banyak hal. Jadi ada pelonggaran. Akidah ni sebab barang mudah, kat sini ya tuan, tak ada kompromi. Amalan ni dia banyak hal. Hanilah, sakitlah pula. Jadi dia ada, kalau buat banyak kompromi. Kadang-kadang kerana keadaan tu jadi buat begini mudah daripada keadaan tak macam tu. Walaupun akan tetapi dia ingin menyucikan kamu. Dia hendak membersihkan kamu. Malah dahulu ada apa? At-taharah syatrul iman. Terus ada ni. Mana at-tahur syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Dalam huraian yang Hujjatullah Baligh kata, maksud wudu, maksud at-tahur itu adalah wudu. Karena wudu itu maka 50 dah. Mana
Kalau sembahyang kita ni, kalau wuduk tak sempurna, 20 markah hilang. Wuduk tak sempurna. Bila start sempurna solat ni, start wuduk lagi. 50 kaki tu solat. Mana 50 tu tetap ada wuduk. 50 kaki tu solat. Nanti dia ada, kita tengok kos ke akhir tu, tengah bincang saja tu. Dan Islam ni ada 4 masa tak. Bukan ni. Jadi separuh tu masuk dia tu wuduk. Bukan kita faham benda yang jenis apa tu hakik yang kita faham cuci dan konteks bahasa ni. Dan sedikit syarat maknanya wuduk. Hadis tu boleh baru wuduk. Mana kalau wuduk kita tak sempurna, ni kalau 50 lah. Jadi solat ni tadi jadi terganggu, jadi tak sempurna tu, start pada wuduk kita tak sempurna. Akan tetapi ia ingin menyucikan kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu. Untuk menyempurnakan nikmat ke atas kamu, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, nikmat Allah ke atas kamu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Wazkuru tinggal. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Tinggal. Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Tinggal. Dan perjanjian. Misal, kalimah misal dalam Quran semua maknanya perjanjian, kecuali dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Kan? Makna dia ada 7. Makna dia meneguh. Min ba'di misal tu makna meneguh. Selain daripada itu semua makna perjanjian. Yang telah diikatkan kepadamu. Dan perjanjian-perjanjian yang telah diikat wasaqakum bih, yang dia telah ikatkan kamu dengannya. Ketika kau berkata, kuntum, ketika kau berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ini sifat khususnya bagi Allah. Allah saja tahu isi hati manusia. Manusia tak tahu. Hatta Nabi tak tahu. Yang tahu hanya yang diberitahu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhan ladzina amanu, kunu, jadilah kamu qawwamina, penegak keadilan. Qawwamina, penegak keadilan kerana Allah, lillah, kerana Allah. Ketika menjadi saksi, syuhada ketika menjadi saksi, bil qismi, dengan adil. Ini sama dengan ayat sebelum ini. Janganlah mendorong kamu, wala yajrimannakum, mendorong kamu kerana kebencian. Wala yajrimannakum, janganlah mendorong kamu kerana kebencian
kepada suatu kaum. Kepada tidak berlaku adil. Kepada tidak berlaku adil. Kepada tidak berlaku adil. Allah ta'adil. Yang dulu berlaku adil lah. Yang dulu berlaku adil lah. Huwa, kerana ia aqrabu lit taqwa, kerana ia lebih dekat kepada takwa. Lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah khabir, maha teliti. Bima, disebabkan apa yang tak malu kamu kerjakan. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat, dan beramal soleh. Mana beriman serupa Quran, soleh serupa Nabi. Lahum maghfiratun, bagi mereka maghfiratun, keampunan, wa ajrun azimun, dan pahala yang besar. Dia hak tadi kita udah sikit. Mana tak boleh makan sembelihan, itu faktor kesyirikan. Faktor kesyirikan. Mana kita tahu dah semua orang-orang yang bukan Islam ni kesyirik. Ahli kitab dia kafir kerana apa? Bukan kesyirikan, dia tolak Nabi. Kekufuran itu. Sebab tajuk kufur. Sebab tajuk kufur ni apa? Kesyirik. Kufur bukan kerana kesyirik saja. Kufur ke tolak Nabi. Jadi tak boleh makan asal kesyirikan. Ahli kitab kenapa dia dikecuali? Sebab dia kafir bukan kerana kesyirikan, tolak Nabi, kekufuran. Selain daripada ahli kitab semua kesyirikan. Anak Mekah tak boleh makan kesyirikan. Anak selain daripada Islam tak boleh syirik berlaku. Kesyirikan. Mana ahli kitab lain kenapa tak boleh makan? Sebab bukan dia pun syirik dah. Bila syirik dah, kena makan. Baru nak boleh hadap. Jadi makna dia, kenapa biasa, kenapa ahli kitab dikecualikan? Sebab asal tak boleh makan tu kesyirikan. Bukan kerana Allah tersyirik lah. Bukan kerana ada atas nama, kalau dah disebut tadi atas nama Islam, tak boleh lah. Mana dia ni tak Islam, atas faktor apa? Kesyirikan tu atas tolak Nabi. Atas tolak Nabi, bukan atas kesyirikan. Tapi bukan Islam tadi, kufur juga. Tapi atas faktor tolak Nabi. Jadi kalau sekarang ni ahli kitab dia syirik juga, maka tak, bukan ahli kitab yang dimaksudkan dalam ayat ni lah. Tak ada dah ni. Itu maksud ahli kitab. Kenapa ahli kitab dia sudut, dia apa tu tak boleh makan sembelihan dia, tak boleh makan sembelihan dia, boleh kahwin dia. Dia syirik asal. Syirik. Jelas. Tak boleh. Tak boleh tadi tu tak nak tahu lah ke mana. Nak faham nak urah dia dia macam tu masalah apa. Nak urah dia faham. Pada asal tak boleh makan tu kesyirik. Kesyirikan. Tapi kalau lain boleh makan. Ahli kitab dia kafir tolak Nabi, bukan kesyirikan.
Tapi kita kata nak masuk syurga atas faktor kalau mencabut akidah tak boleh tak sih lah. Ni bukan faktor syurga. Syurga ni faktor boleh makan gendok. Tak ada lagi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minggu depan kita biasa buat asal tak tahu nak cuti sebab kita masa kita takut. Kecuali kalau tak ada mahu tak apalah, kita buat juga. Kecuali kalau cuti kan hari raya ke hari mana punya tak boleh. Benda tu cuti tu banyak. Kat sekolah sehari je. Kalau cuti seminggu ke kita ambil kira cuti kan. Tapi kalau cuti sehari jangan patut kemerdekaan nak cuti. Ada jadi kita cuti istilah saja boleh. Tak boleh. Dia satu cuti boleh. Mana hari Ahad sekolah. Ahad ada kelas. Hari mereka cuti tak boleh kelas. Lepas tu satu bulan hari tu. Boleh. Tak apalah kita lagi lah cuti. Cuma hari mereka dia satu Ahad sekolah, Isnin cuti, Selasa sekolah. Tapi cuti juga ya. Ha? Kita lihat. Mana? Kita terima. Ya. Tak apalah kalau